Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, syukur pada Allah juga pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyambung siri bacaan kita ataupun siri kuliah kita berkaitan dengan meneladani generasi sahabiyah ataupun generasi awal dalam mengamalkan agama Islam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tajuk kita pada hari ini, apa yang kita nak bincang ialah tentang khidmat, berkhidmat untuk agama. Berkhidmat untuk agama. Realiti hari ini, kita hidup di zaman Islam itu memerlukan kepada perjuangan untuk kembali ke zaman gemilangnya seperti mana dia telah gemilang di satu masa dulu. Dan pada waktu dahulu, generasi salaf telah banyak berjuang untuk mendaulatkan agama Islam. Sama ada lelaki mahupun wanita. Maknanya kalau kita baca sejarah Islam tu hebat, megah, unggul, maka dia telah melalui satu fasa di mana adanya para pejuang agama yang meninggikannya. Kemudian sampai satu zaman kita diuji oleh Allah. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman Islam memerintah 2/3 dunia, akhirnya hilang. Islam yang dulunya memerintah akhirnya dijajah. Benua Afrika dijajah, benua India dijajah. Nusantara yang dulunya hebat sebagai pusat perdagangan dunia, yang menjadi simbol kepada keagungan perdagangan Islam. Berkumpul di sini orang-orang dari Arab, Cina, India, sehingga ramai orang-orang Arab sendiri kahwin dengan orang di Nusantara, keluarga. Terbinalah empire Islam. Tapi akhirnya dijajah. Nusantara dijajah, India dijajah. India tu berapa ratus tahun, 300 tahun memerintah. Spanyol akhirnya dijajah. Umat Islam di Afrika bukan sekadar dijajah, malah mereka ditawan, dijadikan hamba. Maka berlakulah realiti hari ini apa yang sedang berlaku. Masih lagi Islam itu bertatih untuk kembali ke zaman kegemilangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap individu Muslim, apa yang telah dia buat untuk agama dia. Apa yang dia telah buat
untuk agamanya. Sebagaimana lelaki akan ditanya, begitulah juga wanita akan ditanya. Maka perlulah kita fikirkan persoalan yang sangat penting ni. Apa yang telah kita buat untuk berjuang atau berkhidmat untuk agama kita? Madza qaddamna lil Islam? Apa yang telah kita buat untuk Islam? Orang ni buat surau, alhamdulillah. Orang ni buat apa dia? Sekolah, alhamdulillah. Orang ni mengajar, alhamdulillah. Orang ni apa dia? Dia didik anak dia kepada orang-orang yang berkhidmat untuk agama, alhamdulillah. Yang penting setiap orang mesti ada jawapan apa yang telah dia berkhidmat untuk agama dia. Okey? Maka carilah, wahai muslimin dan muslimat, carilah apa jua ruang dan peranan untuk kita berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dengan membelanjakan harta, membeli kitab-kitab Islam, mencetak artikel-artikel Islam, pamphlet-pamphlet dakwah, dan kita letak di tempat-tempat yang mungkin kita fikirkan bermanfaat untuk orang. Atau kita berkhidmat untuk Islam dengan tenaga kita. Kita join NGO dakwah, kita jadi sukarelawan dakwah, berkhidmat untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Atau apa jua cara, buah fikiran, kepakaran, untuk apa? Untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang buka pusat tahfiz. Ada orang dia hanya sekadar bagi makan percuma atau terlibat dengan kerja-kerja kebajikan. Tetapi mesti dia letakkan nombor satu sekali ialah dia nak berkhidmat kepada agama. Jangan sampai puluhan tahun kita duduk berkhidmat tapi sebenarnya tak ada keuntungan terhadap agama sedikit pun. Ramai orang yang terlibat dengan kerja-kerja kemanusiaan. Bantu mangsa banjir, bantu anak yatim, bantu tu bantu ni. Tapi dia buat kerana kemanusiaan. Kenapa dia buat? Saya tak boleh tengok, kesian ke budak-budak. Akhirnya budak-budak tu boleh makan, boleh minum, boleh pakaian, boleh apa. Tapi dari sudut agama, dia tidak dibantu sedikit pun. Pasal apa? Sebab dia hanya fokus kepada kemanusiaan. Kita nak lebih daripada tu. Apa yang lebih? Ialah kita buat kerana agama. Tengok orang-orang Kristian buat kerja macam mana. Jelas. Dia buat kerana agama. Dia buat meniaga, bisnes dia. Kalau betul untuk agama, hebat. Betul untuk agama dia. Kita pun tak boleh buat macam dia buat. Asal apa? Boleh jadi sebab kita tak nampak perjuangan agama kita. Dia nampak untuk agama dia, dia berjuang. Sehingga tempat kita dia mari bawa beg troli tu, dalamnya ada pamphlet pergi ke tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Siapa orang tu tanya orang ni, edar pamphlet tu, edar pamphlet ni. Kita tak mampu lagi nak buat lagu tu. Jadi, apa peranan kita? Bolehlah difikirkan. Buatlah sesuatu untuk agama kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Antara kisah contoh teladan yang boleh kita ambil bagaimana semangat juang para generasi salafus salih, terutamanya muslimah, dalam berkhidmat kepada agama. Orang yang paling utama, watak yang paling unggul dalam memperjuangkan agama Allah, dialah wanita pertama masuk Islam. Siapakah dia? Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, ibu kita semua, adalah orang yang pertama dikenal sebagai orang yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan? Dia adalah seorang businesswoman.
by kerjayanya, by profession dia adalah businesswoman. Tetapi dari sudut kekeluargaan dia adalah isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ibu kepada anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peranannya sebagai seorang isteri kepada Nabi telah dia gunakan sebaiknya untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sejarahnya tidak perlu lagi kita sebut untuk memberitahu apa yang tak tahu, kerana dia terang lagi bersuluh. Cuma mungkin kita ulang untuk kita ingatkan betapa dialah orang yang mana bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berkhalwah bersendirian di Gua Hira, balik dalam keadaan terketar-ketar, sehingga Nabi kata binasalah aku. Okey? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh minta selimutkan dia, zammiluni zammiluni, selimutkan aku, kerana takutnya Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata binasalah aku. Sebab Nabi tak tahu apa yang datang. Tiba-tiba Khadijah menenangkan, wahai suamiku, kau orang yang baik, kau bantu orang susah, kau muliakan tetamu, kau hubungkan silaturrahim. Dan dia sebut tenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Tuhan tidak akan membinasakan kamu. Dia bawa pula Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tambahkan lagi ketenangan dia, bawa lagi jumpa dengan pak saudara dia Waraqah bin Naufal, sehingga akhirnya Waraqah bin Naufal kata ini adalah malaikat Namus, itu malaikat Jibril yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Kalaulah seandainya aku masih hidup di saat kaum kamu mengusirmu atau memerangi kamu, nescaya aku akan lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awa mukhrijiyahum, apakah aku akan dikeluarkan, diusir oleh kaumku? Dia kata, ya, tidak ada seorang pun yang bawa apa yang kamu bawa, melainkan dia akan diusir. Siapa yang mendampingi Nabi di saat itu? Tidak ada orang lain melainkan Khadijah binti Khuwailid. Akhirnya dengan sokongan Khadijah, khidmat dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meluaskan sebaran dakwahnya sampai kepada kawan-kawan dia. Abu Bakar masuk Islam, Ali masuk Islam, Zaid bin Harithah masuk Islam, dan sahabat-sahabat lain. Malah Khadijah setelah itu membelanjakan hartanya untuk membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan wanita yang pertama. Bal hiya awwalu man amanat minan nisa, dialah wanita pertama masuk Islam. Bal innaha badhalat nafsaha wa malaha kullahu li khidmati dinillah, dia telah membelanjakan dirinya dan hartanya untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bal sabarat ala idza'il musyrikin, malah dia sabar atas penindasan kaum musyrikin dengan kesabaran yang tinggi, dan dia kekal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun di pulau selama 3 tahun. Tidak boleh tidak boleh berniaga, tidak boleh berjual beli, tidak boleh berurusan dengan kabilah-kabilah lain. Nabi 3 tahun di pulau di Syi'ib Abi Talib. Syi'ib Abi Talib tu 3 tahun Nabi di pulau. Khadijah tetap bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia menjadi wanita yang sangat teguh, sangat teguh mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemuliaan Khadijah, apa dia kemuliaan dia? Disebut dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala
Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarab fa idza hiya atatka faqra 'alaiha as-salama min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannah min qasbin la sakhbun fihi wala nasab. Muttafaqun alaih atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari dan Muslim ni kemuliaan Khadijah yang tidak dimiliki oleh seorang pun selain Khadijah. Apa dia? Apa kemuliaan Khadijah? Tahu tak? Apa kemuliaan Khadijah yang tidak dimiliki oleh seorang pun orang selain Khadijah? Tidak lelaki, tidak wanita, tidak seorang pun dalam dunia ni memiliki kelebihan ni kecuali Khadijah binti Khuwailid. Apa dia? Satu hari Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, "Ya Rasulullah, itu Khadijah sedang datang kepada kamu. Bersamanya ada satu bekas dari sama ada lauk atau makanan ataupun minuman. Apabila dia sampai kepada kamu," Jibril kata dia, "apabila Khadijah sampai kepada kamu, sampaikan salam untuknya dari Tuhannya dan juga dari aku." Allah dan Jibril kirim salam kepada Khadijah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kemuliaan yang tak pernah berlaku pada orang lain selain Khadijah. Jibril kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sampai nanti Khadijah kepadamu, sampaikanlah salam dari Tuhannya kepada dia dan juga dari aku, Jibril, kirim salam untuk Khadijah." Maknanya ni salam secara khusus lah. Salam khusus. Kita kalau setakat Assalamualaikum semua, tu umum, salam semua. Tapi bila kita sebut nama orang tu, fulan, itu khusus. Kenapa? Kerana orang ni kita muliakan. Assalamualaikum semua yang dihormati fulan bin fulan ada depan kita. Kalau kita tak ada depan pun, kita ingat dia, sampaikan salam saya untuk dia. Maknanya orang ni ada kedudukan yang sangat mulia di sisi kita. Tiba-tiba yang berlaku ialah Allah kirim salam khusus untuk Khadijah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kemuliaan. Siapa dia? Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Siapa lagi yang berkhidmat untuk agama? Watak yang kedua, Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Hafsah juga isteri Nabi. Kemuliaan dia banyak. Cuma yang kita nak ambil satu je sebagai contoh hari ni, ialah sifat dia sebagai penjaga Al-Quran. Penjaga Al-Quran. Al-Quran mana? Al-Quran mana? Sewaktu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mula-mula mengumpulkan Al-Quran. Quran ni pertama kali dikumpul bila? Secara bertulis. Dikumpulkan sebagai satu mushaf. Dulu Quran ni ditulis, orang ni mungkin ada satu surah dengan dia, orang ni mungkin ada dua surah dengan dia, orang ni simpan beberapa tulisan surah, orang ni tak simpan Quran dengan bentuk mushaf, tapi dia hafal Quran 30 juzuk ada dalam dada dia. Tapi belum ada yang bertulis, dicetak, dikumpulkan 30 juzuk tu, tak ada. Mula-mula tulis dan kumpul siapa dia? Abu Bakar dulu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berlaku perang
sehingga ramai orang-orang ahli Quran mati syahid. Umar radhiyallahu anhu dia bimbang, takut-takut Quran ni dilupakan atau hilang. Lalu dia pergi jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, minta Abu Bakar As-Siddiq kumpulkan Quran sebelum dia hilang. Abu Bakar kata, macam mana aku nak buat benda hak Nabi tak buat ni? Tapi Umar pujuk sehingga akhirnya Abu Bakar setuju bahawa kumpul Al-Quran ni tidak termasuk dalam benda bid'ah, cuma dia termasuk dalam maslahah. Bukan benda baru pun, Nabi dah tulis dah zaman dulu, cuma kita compilekan sekali supaya Quran tu tak hilang. Akhirnya Abu Bakar setuju. Maka dikumpulkan mana-mana tulisan yang ada, dikumpulkan. Kemudian panggil pula setiap orang, bawa 2 saksi, mana ayat ni duduk mana, sekian mana, maka ditulis. Ayat Quran tu ditulis, disalin, kemudian dikompilekan jadi satu mushaf. Dan siapa yang jadi pemegang amanah mushaf ni? Khidmat dia untuk agama. Orang yang dipertanggungjawabkan untuk simpan ialah Hafsah binti Umar. Kenapa dia? Wallahu ta'ala alam. Tapi itulah kemuliaan dia. Sampai-sampai apabila berlakunya khilaf, orang ni pun ada juga sikit, orang tu ada sikit, tapi hak satunya duduk dengan Hafsah saja. Okay? Berlaku pula khilaf sehingga zaman Uthman bin Affan, orang ni kata hak dia betul, orang ni hak kata dia betul. Bacaan kawan ni betul, bacaan tu kawan tu salah. Maka Uthman bin Affan pun minta mushaf daripada Hafsah. Kemudian dia salin semula, dia tulis dengan tulisan yang dinamakan Resam Uthmani, dan dia hantar ke seluruh jajahan dia untuk kata inilah dia Quran yang muktamad, yang diiktiraf. Lain daripada tu dimusnahkan dan dibakar. Jauh jarak zaman tu, berapa puluh tahun antara Abu Bakar dengan Uthman. Sebab di tengah-tengahnya ada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi selama itulah Hafsah binti Umar menjadi pemegang amanah menjaga mushaf daripada hilang. Ini antara kehebatan khidmat untuk agama yang kedua. Okey. Ada juga yang ketiga, watak yang ketiga, iaitu Khansa. Nama dia Khansa. Dia ni orang yang telah memenuhi dunia dengan air mata. Wow, bahasa dia. Okay. Memenuhi dunia dengan air mata. Mala'atid dunya bukaan wa awilan ala mauti akhiha Sakhar fil jahiliyah. Yang mana dulu waktu abang dia meninggal pada zaman jahiliyah, dia meratap kematian abang dia. Tetapi setelah dia memeluk Islam, dia tidak lagi menangisi kematian, malah dia berbangga dengan kematian anak-anaknya. Kenapa? Kerana dialah yang telah mempersiapkan 4 orang anaknya untuk pergi berperang, untuk pergi berperang di perang Qadisiyah, sehingga 4 orang anaknya mati serentak dalam satu hari. 4 orang anak dia mati serentak dalam satu hari sebagai syuhada fi sabilillah, sebagai orang yang mati syahid pada jalan Allah. Sehingga apabila anak dia nak pergi perang, dia pesan supaya berperang dengan baik-baik, dengan elok-elok. Dan apabila sampai kepadanya berita 4 orang anaknya mati dalam hari yang sama, falam taltam khaddan wala tashqa jayban walakinnaha istaqbalat an-naba biiman as-sabirin wa sabril mu'minin
wa qalat alhamdulillahilladzi syarrafani biqitalihim. Dia waktu dengar berita anak dia mati, tidaklah dia menampar pipi dan mengoyakkan poket, yakni meratap. Dia tidak meratap sedikit pun. Tetapi dia menerima berita itu dengan keimanan orang-orang yang bersabar. Lalu dia berkata, alhamdulillah. Dengar cerita anak mati 4 orang ni. Dia kata apa? Alhamdulillah yang telah memuliakan aku dengan kematian mereka. Aku bangga anak aku mati. Ya Allah Akbar. Bangga anak mati syahid. Wa arju min rabbi, dan aku berharap kepada Tuhanku agar mengumpulkan aku kembali dengan anak-anakku di dalam rahmatnya di akhirat nanti. Tengok ibu yang berkhidmat untuk agama. Anak dia persiapkan sebagai pejuang-pejuang agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apakah kita bersedia mewakafkan anak kita untuk Allah? Apakah kita bersedia mewakafkan anak kita untuk Allah sebagaimana Khansa buat? Dan sebagaimana isteri kepada Imran yang telah melahirkan Maryam, di saat dia juga waktu mengandung lagi telah bernazar, anak yang dalam kandungan aku ni aku wakafkan untuk Allah. Waktu mengandung, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Waktu dia mengandung, dia kata, ya Allah, aku nazar anak dalam kandungan aku ni nak serah kepada Allah. Fataqabbal minni, ya Allah, terimalah daripada aku. Falamma wada'atha, bila beranak, tubik-tubik anak perempuan. Qalat rabbi inni wada'tuha untha. Dia kata, ya Allah, aku niat nazar nak beri anak lelaki kamu, tapi dapat anak perempuan. Tak apalah, anak perempuan tetap juga diwakafkan untuk Allah. Dahsyat tu. Walaysa dzakaru kal untha. Tentulah yang perempuan tak sama dengan lelaki. Tapi tak apa, aku tetap teruskan nazarku. Wa inni sammaituha Maryam. Aku namakan dia Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Ni jiwa orang yang khidmat untuk agama. Kalau boleh setara tu, hebatlah. Tak apalah, tidak niat wakaf sepenuhnya pun kurang-kurang. Bila anak kita nak mengaji, kita suruh dia mengaji untuk meninggikan agama Allah. Bila anak kita besar, kita pesan dia berkhidmatlah untuk Allah. Kita buatlah apa pun untuk jadikan dia sebagai khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kisah mereka yang hebat, yang telah melahirkan para pejuang ni bukan sedikit. Mereka adalah lelaki-lelaki yang telah dibentuk dan dibesarkan oleh ibu-ibu yang hebat. Seperti nama Ammar bin Yasir. Kenal Ammar bin Yasir? Sahabat yang masyhur, yang tinggi kesabaran dia. Betul, dia tinggi kesabarannya kerana dia telah dididik oleh ibu yang sabar, yang merupakan syuhadah atau syahidah, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam, iaitu Sumayyah. Ibu dia Sumayyah.
Sa'ad ibnu Mu'adh, sahabat yang hebat. Okey. Sa'ad ibnu Mu'adh, sahabat yang hebat, yang bila dia wafat, bila dia mati, bergegar arash kerana kematian dia. Kedudukan dia tu tinggi sehingga ihtazza arsyur rahman, bergegar arash Allah disebabkan kematian Mu'adh bin Sa'ad ibnu Mu'adh radhiyallahu anhu. Dia adalah hasil didikan seorang ibu yang hebat, nama dia Kabsyah binti Rafi' radhiyallahu anha. Anas bin Malik, nama yang juga tidak asing dengan kita. Siapa dia ni? Juga seorang ibu yang hebat. Hasil didikan ibu yang hebat. Siapa ibu dia? Siapa ibu Anas bin Malik? Jadi dengar nama dia ni. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia ni lah dulu dia kahwin dengan Malik bin Nadar. Kemudian dia memilih untuk masuk Islam. Okey. Dia milih masuk Islam, ambil anak dia masuk Islam sekali dengan dia, Anas bin Malik ni. Kemudian suami dia tak nak, suami dia pergi keluar daripada Madinah, kemudian mati. Bila dia jadi janda, dia kahwin pula dengan seorang lelaki yang kaya di Madinah. Nama dia siapa? Abu Talha. Okay? Dia kahwin dengan Abu Talha. Dan Abu Talha ni lah cerita yang mana bila dia ni pergi bermusafir, tinggal anak kecil, meninggal anak kecil dia. Balik suami, dia kata macam mana kalau orang bagi kepada kita barang pinjam, kemudian dia ambil balik. Kan? Lalu suami dia pun marah. Dan dia kata, Allah dah bagi anak kita sebagai pinjaman, sekarang Allah dah ambil balik. Lepas tu dia pun marah pada isteri dia. Besok dia pergi jumpa Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, semalam kamu berdua bersama ke tak? Dia kata, ya, semoga Allah berkati malam kamu berdua. Wanita tersebut adalah Ummu Sulaim. Dia ni Ummu Sulaim, hak bijaksana ni. Dia adalah ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas bin Malik ni siapa dia? Orang yang khidmat, jadi khadam Nabi. Bawa selipar Nabi, gapo semua Nabi ni, dia khidmat kepada Nabi. Kenapa dia khidmat kepada Nabi? Sebab waktu Nabi SAW sampai ke Madinah, mak dia ni Ummu Sulaim kata, aku Rasulullah tak ada barang nak bagi kepada Rasulullah. Yang ada anak aku ni seorang ni, hak tinggalan ayah dia dah lari dah, ayah dia tak ada dah ni. Anas ni anak kepada suami dia hak pertama. Suami dia dulu nama Malik bin Nadar. Orang kata Anas bin Malik, Anas bin apa? Anas bin Malik ni anak daripada suami dia yang pertama, Malik bin Nadar. Dia wakafkan anak dia untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wanita yang khidmat untuk agama. Peranan dia itulah yang sebenarnya. Tapi peranan ni sudah akhirnya hilang. Kerana ibu-ibu tu sudah tidak menjadi, orang panggil apa? Tempat kepada persiapan para pejuang Islam. Tak usah kata, tak tengok jauh lah. Kalau kita hari ni di rumah-rumah yang mempersiapkan anak-anak siapa? Bibi lah. Nah, bibi lah. Bibi itulah yang mempersiapkan sehingga anak pandai cakap Indonesia. Nah, kita lupa untuk persiapkan dia untuk agama Allah.
kita cari kemuliaan pada apa yang Allah Ta'ala tidak anjurkan. Kemudian dia bangga, oh ni tokoh apa tu, businesswoman, tokoh usahawan, tokoh apa lagi, wanita berebut jadi tokoh usahawan lah, tokoh saintis lah, tokoh ni. Padahal ketokohan dia sebenarnya adalah dia adalah ibu yang mempersiapkan para pejuang agama Allah. Waktu kena bagi hak dulu, betul dulu kalau tokoh Ma'al Hijrah bagi ibu kepada 9 orang anak yang mana anak-anak dia berjaya berlaku. Bagi kena tokoh ibu misali. Kita ada tak tokoh ibu misali dah. Tapi itulah yang sebenarnya. Wanita tempat dia adalah menjadi pendidik kepada anak-anak untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi ada juga sudut lain. Ada banyak juga. Bukanlah maknanya ibu tu semata-mata ibu. Kita dah sebut tentang amanah dia dalam menjaga agama, amanah dia jaga Quran. Ada juga wanita tokoh yang seterusnya. Berapa tokoh dah banyak kita ni. Sahabiat belakang ni semua sahabat-sahabat. Okey. Satu watak yang dikenal memiliki peranan besar dalam peristiwa hijrah. Siapa dia? Seorang wanita yang memiliki peranan besar dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat tak cerita hijrah? Hijrah berlaku bulan Rabiul Awal. Bukan berlaku pada bulan Muharram. Berlaku pada bulan Rabiul Awal, hijrah ni. 1 Rabiul Awal Nabi berhijrah. Tapi sebelum daripada tu 3 hari Nabi bersembunyi di Gua Thur. Okay. Waktu hijrah tu Nabi 4 orang. Nabi, Abu Bakar, Abdullah bin Uraiqid, ada seorang lagi. 3 orang tu disebut. Tapi di sana ada satu watak wanita yang berlaku sebelum daripada Nabi memulakan perjalanan. Itu Nabi bersembunyi 3 hari di dalam Gua Thur tu. Ada seorang wanita yang duduk pergi turun, naik turun, yang bawa makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Siapa dia? Anak Abu Bakar. Apa dia? Bukan Aisyah. Apa dia nama dia? Sudah tak ingat. Nama dia Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni duduk berlindung, duduk dalam Gua Thur, dialah yang pergi padamkan tapak kaki, kesan tapak kaki. Kemudian dialah juga yang bawa makanan, yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya Abu Bakar waktu bersembunyi di Gua Thur. Fa idza laisa laha isam, apabila dia pergi dia nak ikat bekal makanan tu tak ada tali. Maka dia buka tali ikat pinggang dia pecahkan jadi 2, kemudian sebelah satu lagi dia ambil ikat kembali pinggang seluar dia, dan satu lagi dia ikat bekal makanan untuk Nabi dan Abu Bakar. Sehingga dia dikenali dengan gelaran wanita pemilik 2 tali pinggang. Zatun nitaqaini. Ini adalah khidmat dia untuk agama. Khidmat dia untuk agama. Kadang-kadang khidmat dia bukan khidmat yang langsung, boleh jadi tidak langsung. Seorang wanita lagi, nama dia hari ni kita nak sebut mungkin jarang dikenal.
jarang dikenali nama dia ni. Itulah nama dia Salma binti Khasfah. Salma binti Khasfah. Okey. Salma binti Khasfah ni adalah isteri kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jarang kita dengar nama isteri ni. Memang tak jumpa nama isteri ni kadang-kadang. Kita dengar nama suami je. Nama isteri kita tak ingat benarnya. Memang sungguh saya pun tak ingat kalau tak baca kitab ni, tak baca, tak ingat dah kita ni. Ummu Sulaim tu ingatlah mungkin. Tapi seperti ibu kepada Sa'ad ibn Mu'az, malah ibu kepada Ali bin Abi Talib. Jangan kita dengar. Fatimah binti Asad nama dia. Jarang. Padahal watak-watak ni kalau kita tonjolkan hebat. Kita tak pernah tonjolkan cerita-cerita wanita-wanita hebat ni, jadi kita pun tak tahu cerita dia. Sehingga peranan wanita tu mungkin tidak terzahir sebagai wanita-wanita hebat dalam Islam. Kalau lain ni generasi sahabat lagi ni. Kalau generasi bawah lagi lah. Imam Asy-Syafi'i, kita tahu cerita dia. Siapa yang melahirkan imam yang begitu hebat? Dia dibesarkan dan dididik oleh mak dia. Imam Bukhari buta waktu dia kecil. Buta pula dah. Ialah buta. Mak dia duk menangis siang malam doa, akhirnya Allah kembalikan penglihatan dia. Mak dia. Hebat mak-mak zaman dulu ni. Mak zaman lah ni pun hebat juga. Bukan kata tak hebat. Tapi nak sebutnya, yang termaktub dalam sejarah ni wanita-wanita peranan dia hebat sebagai ibu rumah tangga. Baik, yang ni nama dia Salma binti Khasfah. Khasfah. Dia ni isteri kepada siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni siapa pula Sa'ad bin Abi Waqqas ni? Sahabat Nabi lah. Salah seorang daripada 10 orang yang dijamin syurga. Ni lelaki-lelaki hebat ni. Tanya budak-budak dia kenal lah watak Iron Man lah, Spiderman lah, Superman lah. Kata Marvel dia panggil. Marvel tu ingat benar lah dia ya. Tapi kalau tanya 10 orang sahabat dijamin syurga, tak ingat lah. Padahal ni watak bukan fantasi dah, ni watak realiti. Yang betul-betul hidup. Macam orang kita lah ni, dia kadang-kadang bila dia tak tengok dengan cerita hebat ni, dia tengok betul ke manusia lah kan. Ada cerita orang, orang kata ahlu hadis ni, cerita hadis ni, orang hadis ni thiqah pun boleh jadi dia nipu, tak tahu. Pernah dengar orang cakap macam tu? Pasal apa? Sebab dia tak tengok sejarah ahlu hadis. Dia rasa tak logik orang boleh hafal ratus-ratus ribu hadis. Pasal apa? Dia tak pernah tengok realiti tu. Kalau dia baca kitab-kitab hadis. Baru ni dalam satu forum, seorang Ustaz Salman Ali, dia cerita macam mana ajaibnya ulama hadis boleh cerita tentang riwayat-riwayat hidup ahlu hadis. Bukan sekadar cerita biasa, dia buat profil. Zaman kita ni, kalau kita baru ni mati sistem immigration, KLIA, dia pernah down dia punya sistem satu hari, kita pun tak boleh nak trace siapa dia masuk, siapa dia keluar. Tapi zaman dulu ratusan tahun ada seorang ulama nama dia Khatib Al-Baghdadi. Khatib Al-Baghdadi ni dia boleh tulis tarikh Al-Baghdad.
Ulama mana datang ke Baghdad, ulama mana keluar dari Baghdad. Lebih pada immigration dia ni. Bila dia masuk Baghdad, berapa lama dia duduk di Baghdad, dengan siapa dia belajar di Baghdad, siapa yang datang jumpa dia untuk ambil ilmu dia di Baghdad. Dia sempat bertemu dengan siapa, dia tak sempat bertemu dengan siapa. Dia tulis sejarah hidup ahli hadis, semua kepala dia. Allah, dahsyat. Bukan seorang, bukan dua orang, beribu orang. Dia buat profil satu demi satu. Kalau kita tak aja dengar cerita, kita tak tahu. Tapi rupa-rupanya orang zaman dulu hebat-hebat. Kita ni hebat, boleh tekan kat telefon, tetek-tetek, keluar nombor telefon. Cuba suruh baca nombor, berapa nombor telefon rumah? Nombor mak saudara kita. Nombor mak saudara kita. Nombor telefon anak kita. Anak pun tak tahu dah nombor telefon. Tapi kena tekan nombor telefon, teringat nama anak nombor 1, anak nombor 2 adalah. Tapi kalau tanya orang zaman dulu, semua dia ingat kepala dia belakang. Tak. Orang kerja kerani zaman dulu punya kerani. Tak. Tahu belakang. Filing, nombor filing ingat belakang. Dalam kepala dia belakang. Mari zaman lah ni, berapa nombor file? Tahu kena pergi office dulu tengok. Sadar? Pasal lemah kita ni. Orang zaman dulu hebat. Kekuatan dia tu hebat. Baik, kembali kepada cerita kita. Nama dia Salma binti Khasfah. Isteri kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada Sa'ad bin Abi Waqqas ni salah satu daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Okey. Pada berlaku perang Qadisiyah yang hebat. Zaman Qadisiyah yang hebat. Ini zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu lawan Parsi. Islam lawan Parsi di peperangan Qadisiyah. Kemudian waktu berlaku peperangan tersebut, masa tu ada seorang lelaki yang ditawan, diikat, orang Islam yang dihukum. Dia dihukum kerana dia ni dulunya suka mabuk. Dan dia ni bagi syair dia keluar kadang-kadang waktu dia mabuk tu syair dia mengarut. Lalu dia dihukum kerana mabuknya dan syairnya yang mengarut. Nama dia Abi Mihjan. Maka dia dikurung di tempat berlakunya perang Qadisiyah tu. Pada hari berlakunya perang tersebut, bunyi suara perang tu sampai ke dalam penjara, tempat dia ditahan. Bila bunyi tu, dia kata apa? Lebih kurang bahasa kita kata, mudahlah dia kata, daripada aku duduk dalam penjara ni, baiklah aku pergi perang keluar. Lalu dia bertaubat dah. Dia taubat daripada dosa-dosa dia dah pergi perang sungguh. Dia minta dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, boleh tak bebaskan aku nak pergi perang juga. Sa'ad kata tak boleh. Tak boleh pergi. Tak boleh pergi perang. Kamu dihukum, duduk sini. Kami tak percayamu. Ayat tak percaya tu saya sebutlah. Tapi dia sebut, dia menolak permintaan Abi Mihjan. Lepas tu dia pun duduk dah dalam penjara dia, merintih sambil bersyair. Merintih sambil bersyair. Kemudian syair dan rintihan dia tu didengar oleh isteri kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama dia siapa tadi? Salma. Lepas tu Salma ni kesian dengar rintihan ni, dia pergi ke dekat penjara tu. Dia kata, apa cerita kamu Abu Mihjan? Abu Mihjan kata, boleh tak kamu bebaskan aku? Buka rantai aku ni, aku berjanji, buka rantai, bagi kepada aku seekor kuda. Nama kuda ni Balqa. Balqa ni kuda milik Sa'ad bin Abi Waqqas, milik suami dia ni. Kamu bebaskan aku, buka ikatan aku, kamu bagi kepada aku Balqa, aku nak pergi berperang.
Habis perang, aku akan balik semula ke penjara dan ikat kaki aku balik. Nak percaya kau ni? Salman kata, tak boleh percaya aku. Tak boleh percaya. Dia kata tak boleh. Wa ma ana wa dhaka. Da'ni min hadha. Dia kata aku tak lewat. Jangan minta dengan aku. Duduklah kamu dalam ni. Dia pun sambunglah rintihan dia dalam syairnya yang panjang. Kafa hazanan anturdal khailu bil qana wa utraku mashdudan alayya wathaqiya idza qumtu annanil hadida wa ughliqat masari'u duni qad tusammul munadiya wa qad kuntu dha malin kathirin wa ikhwatin faqad tarakuni wahidan la ukhaliya. Panjanglah dia kata, cukuplah kesedihan di mana aku tidak diberikan kuda untuk berperang dalam keadaan terikat di dalam ini dengan belenggu-belenggu. Sehingga dia kata dulu aku orang yang banyak harta dan banyak saudara, tapi aku bersendirian sekarang ni tak boleh nak buat apa-apa. Panjanglah rintihan dia dalam penjara tu. Sehingga akhirnya bila Salman dengar semula, dia jatuh kesian kepada Abu Mihjan. Jatuh kesian dan kemudian dia rasa Abu Mihjan ni boleh percaya. Dengar ke dia tu cerita betul-betul dah taubat dah orang ni. Lalu akhirnya dia pun lembut hati. Lembut hati, dia pergi. Dia kata betul nak kamu nak pergi perang. Dia kata betul. Aku nak perang. Aku nak jihad. Aku janji kalau aku habis selesai jihad tak mati, aku mari sini balik. Jadi Salman pun dia bebaskan. Dia buka ikatan. Dia kata ada pun ikatan ni aku buka, kuda aku tak boleh bagi. Kuda tu aku tak boleh bagi. Tu milik suami aku tak boleh bagi. Dia pun kawan ni keluar, memang dia pergi curi kuda tu. Dia pergi keluar, dia ambil kuda tu, dia pergi perang. Dia pergi perang Qadisiyah. Masa tu malam dah, dekat malam. Bila malam, dia pergi, dia masuk dalam medan perang, dia perang, siapa orang terkejut habis. Siapa orang ni? Siapa orang ni? Ada yang kata, malaikat tolong kita ni. Malaikat tu tolong kita. Ada yang kata, ni Hashim. Hashim ni seorang yang memang hebat lah. Sehingga masa tu, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia duduk dekat kemah dia. Dia tengok orang hebat ni. Dia tengok kuda ni macam kuda aku. Macam kuda dia. Orang ni macam Abu Mihjan. Tapi dia tahu Abu Mihjan duduk dalam penjara. Dia kata kalaulah tidak kerana Abu Mihjan duduk dalam penjara, nescaya akan aku kata dia tu Abu Mihjan. Dia kata. Jadi dia kata aku ni kalau tak kerana memang tengok serupa Abu Mihjan, kuda tu serupa Balqa, tapi kalau tidak kerana Abu Mihjan duduk dalam penjara, aku akan kata ni adalah Abu Mihjan. Dia tak tahu memang Abu Mihjan sungguh, bini dia lepas. Sehingga akhirnya berperang punya perang. Orang Islam pun balik kemah dia tengah malam tu, orang Parsi pun balik kemah dia. Abu Mihjan pun balik semula ke penjara dia. Membenarkan janji dia. Dia balik semula, dia parking kuda dia, kemudian dia pun masuk dalam penjara, dia ikat semula. Diikat semula dan dia menyairkan. Dia orang penyair sungguh kan. Lalu akhirnya dia berkata, dia pergi tanya, pelik dia, Abu Mihjan, betul kamu hari mula? Apa sebenarnya kesalahan kamu sehingga kamu diikat begini? Dia pun ceritalah. Dia dulu zaman jahiliah kaki mabuk apa semua, sentiasa bersyair. Kemudian ada dalam salah satu syair dia tu telah syair yang tak baik sehingga orang mengadu kepada Umar Al-Khattab, dia ditangkap kemudian diikat, diserahkan kepada tu. Akhirnya Abu Mihjan, isteri dia Salman ni bagi tahu kepada Sa'ad
cerita sebenarnya hak mu tengok tu betul Abu Mihjan. Aku yang bebaskan dia, kuda tu berkuda sungguh. Lalu akhirnya Abu Mihjan pun bertaubat dan dia dibebaskan. Tetapi kisah di sebalik itu ialah bagaimana kelembutan hati Salma binti Khasfah akhirnya membuatkan lelaki yang awalnya seorang pesalah dalam penjara, tapi kerana kelembutan hatinya telah membantu dengan taubat seorang lelaki yang berjuang bermati-matian untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bukan berjuang, tetapi dia membantu kepada taubatnya seseorang. Ini antara contoh yang kita dapat ambil daripada kisah teladan wanita-wanita salihah yang zaman dulu. Adapun zaman kita sekarang pun banyak juga. Bukan tak ada, banyak juga wanita-wanita yang hebat yang boleh membina legasi-legasi dakwah. Dia boleh membina legasi dakwah, buat pertubuhan tu, buat pertubuhan ni, kerja NGO tu, kerja NGO ni. Dan anak-anak dia juga hebat, dia wakafkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak perlulah kita ceritakan panjang lebar wanita-wanita sekarang, kerana cukup dengan cerita wanita-wanita dahulu menjadi contoh teladan kepada kita. Persoalan yang paling utama ialah di mana peranan kita. Itu persoalan nombor satu sekali. Apa yang kita mampu buat? Tadi kita dah sebut muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sama ada dengan harta atau tenaga atau dengan ilmu. Bagi yang ada harta, macam mana kita nak buat? Kita boleh infak untuk bina masjid, tak ada masalah. Kita boleh beli Quran, wakaf-wakaf di masjid. Tapi banyak telajak dah Quran ni. Saya kalau orang tanya program wakaf Quran, minta maaf lah, tak jatuh hati sangat. Bukan sebab tak nak kemuliaan Quran tu, tak, bukan. Sebab kita bukan tak cukup mushaf. Yang kita tak cukup ialah orang yang membaca mushaf. Mushaf ni banyak, tengok masjid ni penuh ni. Ni baru satu surau kita. Ada setengah surau tu tak boleh nak letak dah Quran. Pasal banyak sangat orang bagi. Kita pula ada kilang percetakan Al-Quran kedua terbesar dunia. Malaysia. Dekat Yayasan Restu. Kilang percetakan kedua hak terbesar Al-Quran. Tu hak Yayasan Restu. Hak pergi dekat Karangkraf. Ada juga cetakan Quran Karangkraf. Buat pula kombinasi dengan percetakan di Indonesia. Ada macam-macam jenis cetakan. Quran hak ada terjemahan sebelah, Quran hak ada terjemahan bawah, Quran miracle, Quran 22 ilmu dalam satu, macam-macam. Quran banyak zaman kita ni, cetak mudah. Tak orang zaman dulu nak salin satu. Quran banyak, yang tak ada apa? Orang yang nak baca tu tak ada. Jadi peranan kita lain daripada cetak Quran tu ialah melahirkan orang yang baca Quran. Yang ni kita nak pada perjuangan, melahirkan orang yang baca Quran. Siapa boleh berkhidmat untuk tu? Buka kelas, ajar budak-budak. Tidak di surau tak apa. Kita pergi kat PPR, buka kelas Quran mengaji. Kat surau muka ustaz hebat-hebat belakang. Kita pergi ngajar mana PPR ada. Panggil 5 orang mengajar Quran. Orang tak marah dah, kita muka apa? Kita sama tak tahu. Nah, pergi mana-mana pun ajar ilmu Quran. Ajar budak-budak Al-Fatihah, ajar 3 qul. Okey. Ada khidmat kita untuk agama. Kalau seorang ambil 10 orang, banyak dah. Nah, tak 10 orang ambil 5 orang pun cukup dah. Buat kelas untuk Al-Quran, budak-budak ngaji. Ataupun ajak orang-orang tua mengaji. Tak ramai tak apa, sikit. Itu baru satu sudut. Kalau tak boleh juga, kita anjurkan. Buat anjur ni ramai lah nak anjurnya, tapi ustaz tak cukup lah ni. Jangan anjur. Kalau saya buat anjur ni,
Ramai orang nak ajar. Tak apa, ustaz main ngajar sini, ustaz main ngajar. Ustaz belakang nak ngajar. Tak ada dah. Ustaz pula tak ramai bilangan dia. Nak pergi pula tak ada. No. Kita jadi orang yang boleh mengajarkan. Kadang-kadang untung bagi orang yang duduk yang tidak dikenali ni, dia boleh ngajar tempat mana yang memang qadar kan. Macam guru kami di Madinah kata, kamu baliklah tempat kamu mengajar. Pasal apa? Ruang dakwah kamu terbentang luas. Kami di Madinah ni nak ngajar, hak ahli alim daripada kami lagi ramai. Jadi nak ngajar tak boleh pasal orang alim ramai, kita tak boleh ngajar orang alim lagi. Tapi kalau kamu balik tempat kamu lah orang paling alim yang boleh ngajar. Ngajarlah pada dia. Dia kata gitu. Bukanlah kita ni orang paling alim, tidak. Cuma sebab ramainya orang yang tak belajar, jadi kita ada peluang untuk mengajar. Begitulah juga kalau kita pergi kepada tempat-tempat yang lain. Kita pergi ke apa orang asli, sedaklah kita ngajar. Pasal apa? Pasal orang asli berlaku di situ. Kita pergi ngopi. Bukan nak mengecilkan dia, tapi kita sebut ini adalah ruang dakwah yang luas terbentang. Itu baru sudut ngaji. Sudut sebaran artikel, ambil pamphlet dakwah mana 2-3 pamphlet dakwah, kita cetak. Tak dalam kereta kita, berti mana-mana bagi. Tak dalam kereta kita, print 1,000, 2,000. Print dalam kereta. Jumpa siapa-siapa, ambil pamphlet dakwah. Cinta kepada Nabi kau, cinta kepada Quran kau, salat 5 waktu kau, galakkan untuk berhijab kau. Menjaga tauhid kau. Ambil pamphlet-pamphlet kecil, cetak-cetak tak dalam kereta kita bagi. Ataupun cetak pamphlet bagaimana mengenali Islam, how to know Islam atau know about Islam. Lepas tu bagi link pula. Kita pergi jumpa mana-mana orang, bagi. Ada khidmat dah untuk agama? Ada. Itu sebagai contoh. Inna istiqamataka nasratun lidinillah. Qad yadhunnu ba'dun nas anna an-nusrah la takunu illa bibadlin nafsi awil mal, bal inna an-nusrah takunu ibtida'an bil istiqamati ala dinillah. Tapi sebelum dari persumbuhan itu dia kata, kebanyakan orang berfikir memenangkan agama mesti dengan memperjuangkan nyawa ataupun harta. Tetapi segalanya bermula dengan kita menjaga diri kita sendiri. Istiqamah di atas agama Allah. Okey? فإيمانك يا أختاه واستقامتي على طاعة الله عز وجل نصرة لإخواتك في فلسطين والشيشان وفي كل مكان، لأنك إذا كنت على درجة عالية من الإيمان فإن الله عز وجل يستجيب دعاءك لأخواتك ولإخوانك في كل أقطار العالم بالنصر والتمكين. Karena bila kita istiqamah, itu salah satu daripada cara kita juga boleh membantu dengan mengangkat doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling orang panggil paling tidaklah kita kata, jagalah agama dalam diri kita dan berdoalah untuk agama. Paling tidak. Kalau tak boleh juga, jagalah istiqamah diri kita dengan agama dan berdoalah untuk agama. Okay, berdoalah untuk agama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan darjatnya adalah sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah nak bagi kebaikan kepada seseorang, Allah gunakan dia untuk agama Allah. Apabila Allah nak kebaikan kepada seseorang hamba dia, Allah akan guna hamba ni untuk agama dia. Qila, ditanya, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah Azza wa Jalla guna dia? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut
thumma yaqbiduhu alaih. Nabi jawab, Allah taufikkan dia untuk amalan salih sebelum dia meninggal, kemudian dia dimatikan di atasnya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita mampu kita buat. Sikit pun tak apa, yang penting ada. Kalau tak ada banyak, biarlah tak apa. Sikit pun tak apa, yang penting ada khidmat kita untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah beberapa contoh, kisah dan teladan untuk kita menjaga ataupun berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah guna kita, diri kita, harta kita, anak-anak kita, keluarga kita, ilmu kita, kepakaran kita, Allah gunakan apa yang ada pada kita ni untuk membantu agama dia. Ni mana-mana ilmu masak pun tak apalah, tak apa. Yang penting ada manfaat untuk agama, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Itulah yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah, yang kurang, yang salah dari kekurangan saya, mohon dimaafkan, dan moga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua. Amin, insya-Allah. Ada soalan kena tanya? Tak ada soalan? Tak ada, alhamdulillah. Pahal belaka dah tu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.